Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini dalam tuition Bahasa Melayu bersama Cikgu Afan. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan klik butang subscribe di bawah ya. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan untuk membilang unit benda, orang, haiwan, dan tempat. Penjodoh bilangan juga digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, dan saiznya. Kebiasaannya, penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali contoh-contoh penjodoh bilangan. Antaranya di situ ialah senaskah. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam penjodoh bilangan itu bererti 1. Jadinya, senaskah surat khabar ataupun senaskah buku. Sekotak bijirin bermaksud objek itu berbentuk seperti kotak. Jadinya, sekotak bijirin boleh sekotak air minuman, sekotak buku, dan ia merujuk kepada objek tersebut dalam bentuk kotak. Seterusnya, sebaris gigi. Sebaris gigi ini bermaksud bilangan gigi itu disusun dalam keadaan berbaris. Dan apa-apa sahaja objek itu disusun mengikut barisan, bolehlah kita menentukannya sebagai sebaris. Segugus anggur bermaksud bilangan anggur itu dalam kuantiti yang banyak, bilangannya banyaklah. Okey, dan selalunya ada bertangkai. Segugus anggur, segugus rambutan. Seketul batu dan daging. Seketul ini bermaksud bilangannya ialah merujuk kepada bentuk itu berketul-ketul. Okey, kalau satu ketul. Kalaulah objek itu banyak, contohnya ada 5, 6, jadi 5 ketul, 6 ketul. Seterusnya, sebuku. Okey, sebuku ini bermaksud objek itu dalam bentuk yang berbentuk buku dan ianya merujuk kepada bilangan itu 1, sebuku. Kalaulah objek itu pun ada banyak, 2, 3, 4, boleh kita nyatakan di situ 2 buku, 3 buku, 4 buku. Lihat di situ contohnya sebuku roti dan sebuku sabun. Kemudian, mari kita lihat penjodoh bilangan sekaki. Baiklah, contohnya di situ cikgu sudah nyatakan sekaki payung. Bermaksud situ objeknya ada seperti kaki. Contoh objek lain yang boleh kita panggil sebagai sekaki ialah sekaki cendawan. Maksudnya satu tu cendawan lah. Bilangan 1, se. Seterusnya, sepapan.
Sepapan ini bermaksud objek itu berbentuk seperti papan. Okey. Objeknya cikgu sudah pun tunjuk di situ ialah mercun, iaitu mercun itu berbentuk seperti papan dalam bilangan yang banyaklah. Okey. Dan contoh lain ataupun objek lain yang boleh dikategorikan sebagai penjuru bilangan sepapan iaitu petai. Sepapan petai. Seterusnya sepucuk. Okey. Sepucuk objeknya sudah cikgu nyatakan di situ iaitu pistol dan surat. Sepucuk pistol dan sepucuk surat. Pun sama jugalah. Kalaulah banyak bilangannya 3, 4, 5 pucuk, jadi kita panggil 3 pucuk, 5 pucuk. Okey. Seterusnya kita lihat setandan. Setandan bermaksud di situ objek tu dalam kuantiti yang sangat banyak. Objeknya cikgu sudah nyatakan di situ seperti kelapa dan pisang. Dan untuk pengetahuan muridlah, untuk kita memahaminya dengan lebih mudah, kita lihat di situ objek itu tidak diceraikan lagi daripada tangkai yang besarnya lah. Okey, itu dipanggil setandan. Baiklah, kita lihat di situ sebentuk, ya. Maksudnya sebentuk satu bentuk dan objeknya cincin. Sebentuk cincin. Seterusnya penjodoh bilangan selaras. Selaras ini merujuk kepada senapang. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat penjodoh bilangan seterusnya iaitu seutas. Contoh objeknya iaitu seutas rantai dan seutas jam. Lihat di sebelahnya pula iaitu sedas. Sedas di sini merujuk kepada tembakan. Okey, tembakan itu dilepaskan. Kemudian segerombolan. Segerombolan di sini bermaksud sekumpulan manusia yang biasanya merujuk kepada sifatnya yang jahat. Okey, segerombolan pencuri, segerombolan lanun. Itu yang kita boleh sesuai. Dan kurang sesuai dipanggil sekumpulan lanun. Ianya merujuk kepada segerombolan yang paling sesuai. Seterusnya lihat di situ seuntai. Seuntai contohnya manik, seuntai manik. Dan ianya merujuk kepada objek itu diuntaikanlah, okey, disambung-sambung dari satu objek ke satu objek dan berbentuk untai. Jadi seuntai manik ataupun seuntai tasbih. Sekepul asap bermaksud di situ ialah sifat objek ataupun perkara itu berbentuk seperti kepulan. Okey, kepulan asap, kepulan awan. Seterusnya kita lihat di situ seperti sepuntung rokok. Sepuntung ini bermaksud objek, okey, yang bersifatnya sudah pun terbakar ataupun dibakarlah. Okey, sepuntung rokok yang sesuai kerana rokok itu sudah dibakar. Kalau sebatang rokok, maksudnya rokok itu tidak dibakar. Okey, contoh objek lain seperti sepuntung kayu api. Selingkar merujuk kepada objek itu berbentuk lingkaran. Contoh objeknya ialah ubat nyamuk kerana bentuknya berlingkar. Seterusnya sekawan merujuk kepada bilangan bagi haiwan. Dan kita lihat di situ ialah bilangannya yang banyak. Contoh objek ataupun binatang ialah kucing, sekawan kucing, sekawan burung, sekawan lembu. Kemudian lihat di situ ialah setumpuk. Setumpuk merujuk kepada sifat cecair itu yang mengenakan pada kain. Okey, setumpuk dakwat.
Okey. Setumpuk darah pun boleh. Seterusnya, lihat di situ seruas. Seruas bermaksud bahagian-bahagian tebu ataupun buluh yang sudah pun dikerat-kerat mengikut bahagiannya lah. Kalau kamu lihat di situ, tebu tu ada nampak macam bahagiannya ya. Okey, pecahan-pecahan dia untuk memudahkan kita memotong sama saiz dan sama panjangnya lah. Okey, dipanggil seruas tebu ataupun seruas buluh. Kemudian lihat di situ seberkas. Seberkas ini merujuk kepada bilangan objek itu yang banyak dan diikat ya, seberkas kayu. Secekak rumput bermaksud di sini ialah kita mencekaknya, okey, cekak dalam guna jari kita. Dan istilah lain dipanggil juga sebagai segemal. Segemal rumput. Seterusnya, serawan jala. Maksudnya di sini ialah jala ini khas untuk penggunaan penjara bilangannya, iaitu serawan. Kemudian segelung layar, iaitu objeknya bergelung lah, okey, bergelung. Dan lihat di situ pula sesikat ataupun sesisir, sama maksud lah. Dipanggil sesikat atau sesisir pisang. Objeknya ialah pisang. Seterusnya, seulas. Seulas ini bermaksud bahagian-bahagian yang kita ceraikan daripada satu bahagian yang besar. Contohnya limau tu kita panggil sebiji limau. Tapi dalam sebiji tu terdapat ulasannya lah. Ada bahagian-bahagian yang kita ceraikan satu persatu, itu dipanggil ulas. Jadi kalau bermaksud satu ulas. Kalau 2, 3, 4, 5 ulas ke, jadi dipanggil 2 ulas, 3 ulas, 4 ulas, 5 ulas dan seterusnya lah. Dan sama jugalah, seulas ini boleh merujuk kepada buah durian, seulas durian. Jangan kamu katanya saya makan sebiji durian. Oh, dahsyatnya. Sebabnya boleh panas badan lah. Okey, kalau kamu makan sebiji durian tu. Jadi kita mungkin nyatakan di situ seulas ataupun 3 ulas durian. Okey, kita ambil bahagian kecil daripada satu bahagian yang besar. Okey, dipanggil seulas. Seterusnya, penjodoh bilangan setongkol. Setongkol ini bermaksud objek yang berbentuk tongkol dan dikhaskan bagi objek iaitu jagung, dipanggil setongkol jagung. Kemudian lihat di situ secucuk sate. Secucuk sate maksud sini ialah objek itu dicucuk-cucuk. Secucuk sate. Seterusnya, mari kita lihat penjodoh bilangan sepasang. Sepasang ini bermaksud objek itu mempunyai pasangannya. Contoh objek di situ cermin mata, sepasang cermin mata. Dan sepasang baju kurung. Kerana baju kurung itu ada baju dan juga kainnya lah. Okey, kainnya di bawah. Dan itu dipanggil sepasang. Kemudian, penjodoh bilangan sepangsa. Sepangsa ini bermaksud ruang ataupun tempat ulasan durian itu diletakkan. Maksudnya sudah jadi ketetapan kepada durian itu mempunyai ruang untuk ulasan itu tersusun eloklah di bahagiannya dan dipanggil sepangsa durian. Seterusnya, setitik ataupun setitis air. Dan contoh lain kamu boleh nyatakan setitik atau setitis darah, setitik dan setitis dakwat. Kemudian kita lihat penjodoh bilangan sebungkus. Bermaksud situ
objek itu dalam keadaan berbungkus. Contohnya sebungkus roti, sebungkus nasi lemak. Kemudian kita lihat di situ sebotol, bermaksud objek itu berbentuk botol. Contoh objeknya iaitu air mineral. Sebotol air mineral kerana diisi dalam botol. Kalau air mineral itu diisi dalam cawan, secawan air mineral. Penjodoh bilangan seguni pula bermaksud objek itu diletakkan dalam guni dan objek itu sangat besar lah. Okey, lihat di situ contohnya seguni beras, seguni gula, seguni baja. Okey, saya harap kamu fahamlah tentang penjodoh bilangan ini. Seterusnya, mari kita lihat penjodoh bilangan sekuntum. Sekuntum ini bermaksudnya satulah se. Kalau 2, 3, 2 kuntum, 3 kuntum. Jadi kuntum ini dihaskan untuk bunga. Sekuntum bunga mawar. Kemudian lihat di situ penjodoh bilangan sederet, iaitu merujuk kepada objek itu disusun dalam keadaan berderet, bersebelahan antara satu sama lain. Contohnya sederet rumah, sederet kedai. Kemudian lihat di situ penjodoh bilangan secubit. Secubit ini kita khususkan untuk kita mengambil objek itu yang bersaiz kecil dalam keadaan cubit. Okey, cubit tu macam kita cubit lah. Okey, dan kita ambil secubit garam, secubit gula. Okey. Baiklah, lihat di situ penjodoh bilangan sepotong. Bermaksud di situ ialah kita memotong objek itu, okey? Memotong objek itu mengikut bahagian-bahagian dia lah. Paling mudah sepotong kek. Seterusnya kita lihat di situ ialah seteguk. Okey, seteguk ini bermaksud perbuatan lah. Kita meneguk air minuman. Okey, jadi di situ seteguk air. Dan lihat di situ sebutir. Sebutir bermaksud objek itu bersifat kecil. Okey, kecil. Contohnya berlian, sebutir berlian, ataupun sebutir beras. Baiklah, lihat di situ penjodoh bilangan sehiris. Bermaksud objek itu dihiris. Okey, dihiris ini merujuk kepada sifat objek itu dalam keadaan yang nipis-nipis. Okey, contoh objeknya sehiris bawang. Kemudian lihat di situ penjodoh bilangan secebis. Secebis bermaksud ialah bahagian objek itu dikeluarkan, okey, ataupun dipanggil cebisan. Cebisan-cebisan seperti apa objeknya? Seperti kertas dan kain. Jadi kita panggil secebis kertas ataupun secebis kain. Seterusnya lihat di situ iaitu sekeping. Sekeping bermaksud objek itu berbentuk keping, ya. Dan se itu maksudnya satu, jadi satu keping. Kalau banyak pun seperti yang cikgu katakan sebelum ini, 2-3 keping, jadi 2 keping roti, 3 keping papan. Itu contoh objeknya, ya, papan dan roti. Lihat di situ sebuah. Sebuah bermaksud merujuk kepada objek itu yang bersaiz besar. Contohnya sebuah kereta, sebuah pulau, sebuah rumah. Kemudian lihat di situ sebilah. Sebilah ini merujuk kepada objeknya yang bersifat tajam. Jadinya objek di situ seperti gunting, sebilah gunting, sebilah pin dan sebilah pisau.
Dan lihat di situ juga penjodoh bilangan selingkar. Selingkar bermaksud objek itu dalam bentuk lingkaran. Baiklah murid-murid, penjodoh bilangan sehiris bermaksud objek itu dalam bentuk hirisan dan ianya bersifat nipis. Contoh objeknya seperti bawang. Jadinya kita panggil sehiris bawang. Kemudian lihat di situ penjodoh bilangan secebis. Secebis ini bermaksud bahagian kecil yang dibuat koyakkanlah ataupun yang dipotong ataupun yang ditarik daripada objek yang bersaiz besar, sepertinya secebis kertas ataupun secebis kain. Penjodoh bilangan sekeping pula bermaksud objek itu bersifat seperti keping dan ianya merujuk kepada objek seperti roti dan papan. Jadinya sekeping roti dan sekeping papan. Kalaulah banyak objeknya, kita boleh bilanglah seperti 2 keping, 3 keping, 4 keping dan seterusnya. Kemudian lihat penjodoh bilangan sebuah. Sebuah ini merujuk kepada kita untuk menentukan objek itu yang bersaiz besar. Contohnya kereta dan pulau ataupun rumah. Jadi sebuah kereta, sebuah pulau, sebuah rumah. Okey, kalau bilangannya pun banyak, kita boleh gunakan kata bilangan seperti 2, 3 ya, 2, 3, 4, 5 dan kita boleh contohnya 2 buah kereta, 3 buah rumah. Baiklah, kita lihat penjodoh bilangan sebilah. Sebilah ini merujuk kepada objeknya yang bersifat tajam. Jadinya di sini kita boleh menggunakan objek yang tajam itu, penjodoh bilangannya sebilah gunting, sebilah pin dan sebilah pisau. Dan lihat di situ penjodoh bilangannya semangkuk. Bermaksud di situ objeknya diletakkan dalam bekas, iaitu bekasnya mangkuk. Contohnya semangkuk mi segera, semangkuk bihun, semangkuk kuah, semangkuk lauk. Itu contohnya lah kita boleh nyatakan di situ ya sebagai semangkuk. Baiklah, penjodoh bilangan sebatang ini boleh merujuk kepada sungai. Okey, dan kebiasaannya sebatang ini merujuk pada objek yang panjang seperti sebatang pen, sebatang pembaris. Kemudian lihat di situ penjodoh bilangan sejambak. Sejambak ini merujuk kepada objek itu yang banyak disatukan ya, disatukan seperti bunga. Okey, kalaulah bunga itu satu dipanggil sekuntum bunga. Apabila bunga itu banyak dan disatukan bersama dipanggil sejambak. Kemudian penjodoh bilangan seekor. Seekor ini merujuk kepada haiwan dan satulah bilangannya se. Kalaulah banyak 2, 3, 4, 5, kamu boleh panggil 2 ekor burung, 3 ekor kambing, 4 ekor lembu, 6 ekor angsa. Itu contohnya lah. Okey, seterusnya lihat di situ penjodoh bilangan seorang. Seorang ini merujuk kepada orang, ya, manusia lah, manusia. Jadi kamu boleh menyatakan di situ seorang pemuda. Kalau ramai 2, 3 orang pun boleh. Jadi 2 orang pemuda, 3 orang guru, 4 orang penulis. Okey. Seterusnya penjodoh bilangan serumpun. Serumpun bermaksud dihaskan untuk kepada tumbuh-tumbuhan ya, serumpun. Okey, serumpun dan tumbuh-tumbuhan ini
biasanya hidup dalam satu rumpun, iaitu dalam kawasan yang sama lah. Okey, serumpun. Contohnya serumpun buluh. Lihat gambar buluh tu, kamu nampak buluh itu tumbuh ataupun hidup dalam satu kawasan pokok yang sama lah, rumpun. Serumpun buluh ataupun serumpun serai. Dan lihat di situ juga penjodoh bilangan sekumpulan. Sekumpulan ini merujuk kepada bilangan manusia yang ramai. Okey. Contohnya sekumpulan kanak-kanak. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penjodoh bilangan bermula pada awal tadi sehinggalah ke akhir ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menguji minda dengan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan yang diberikan ini. Jadinya, cikgu harap kamu dapat membina ayat yang lengkap dan menggunakan penjodoh bilangan tersebut mengikut konteks yang sesuai. Selamat berjaya ya murid-murid. Baiklah murid-murid, ini ialah jawapan yang telah kamu jawab sebentar tadi mengenai membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Oleh itu, kamu boleh jadikan jawapan cikgu ini sebagai panduan ataupun contoh. Sekiranya jawapan kamu hampir dan menyamai dengan jawapan cikgu ini, bolehlah dikatakan jawapan kamu sebagai betul. Jadi, cikgu ucapkan kepada murid yang telah berjaya menjawab ke-11 soalan ini dengan betul. Tahniah diucapkan ya. Kepada murid yang masih kurang berjaya, cuba usaha lagi. Seterusnya, mari kita menjawab soalan bahagian B, iaitu kenal pasti penggunaan penjodoh bilangan yang salah dalam ayat. Kemudian, kamu perlu tukarkannya kepada yang betul. Jadinya, terdapat 10 soalan bahagian B ini yang perlu kamu jawab. Oleh itu, selamat berjaya. Nah, ini ialah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah kamu sudah menyemak ke semua soalan ini? Sekiranya kamu menjawab dengan betul bagi ke-10 soalan ini, cikgu ucapkan tahniah, anda hebat. Kepada murid yang masih kurang berjaya, cikgu harap kamu dapat mengulang kaji pelajaran pada hari ini. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.